Seterusnya, kita ikuti perkembangan dari negeri di bawah bayu. Majlis Tindakan Daerah diminta lengkapkan status jalan bagi tindakan baik pulih atau penyelenggaraan. Butirannya bersama-sama Jovini Haji Melajim di Kota Kinabalu. Jovi. Ya, Sahih. Semua Majlis Tindakan Daerah digesa agar proaktif melengkapkan senarai status jalan terkini yang memerlukan perhatian baik pulih atau penyelenggaraan kepada Kementerian Kerja Raya Sabah KKRS. Langkah berkenaan penting agar tindakan sewajarnya dapat dilakukan. Ada juga jalan-jalan yang diviral tanpa tentu pasal sebab mereka tidak paham. Ada jalan raya bukan di bawah Jabatan Kerja Raya, dia jalan pertanian. Ada jalan raya tidak berstatus. Jadi apabila tidak berstatus, sudah tentu kerajaan sukar untuk meletakkan peruntukan. Sebab itu saya kata, di pejabat daerah bekerjasama dengan ahli-ahli politik, pemimpin tempatan, kemukakan status jalan raya di kawasan masing-masing supaya kita boleh mempertimbang untuk meminta peruntukan kepada pihak-pihak yang kita rasa boleh memberi peruntukan. Datuk Bung berkata demikian selepas Majlis Iftar Kementerian Kerja Raya Sabah KKRS di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah Datuk Insinyur Haji Ali Ahmad Hamid memaklumkan ketika ini terdapat 3 daerah telah menyerahkan status senarai jalan, antaranya Nabawan dan Tenom. First, kita akan hantar pegawai kita ke tapak buat measurement sukat dan kita akan pasti nama jalan dan kita akan masukkan dalam senarai baris. Of course, peruntukan immediate tidak dapat untuk tahun ini. Kita akan bid untuk peruntukan tahun depan. Dia kena main peranan because kita tidak tahu mana satu jalan yang dimaksudkan. Menurutnya lagi, JKR Sabah sentiasa komited menerusi aduan yang dilaporkan awam berhubung jalan-jalan rosak di negeri ini. Kerajaan negeri akan mencari jalan terbaik bagi membolehkan lebih ramai pelancong dari Jepun berkunjung ke Sabah melalui penerbangan terus. Antara yang boleh dilaksanakan adalah melalui Kementerian Pengangkutan serta kerjasama dengan agensi penerbangan tempatan mahupun antarabangsa. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jafri Arifin berkata demikian bagi mengulas kenyataan Ketua Pejabat Konsulat Jepun di Sabah, Kako Shiho, bahawa tiada masalah penduduk negara matahari terbit itu untuk melancong ke negeri ini, namun dirasakan sukar disebabkan tiada penerbangan terus. Tambah Datuk Jafri lagi, selain Jepun, usaha menarik warga Korea dan negara-negara Eropah juga antara tumpuan pihaknya dalam merancangkan industri pelancongan Sabah. Beliau berkata demikian setelah merasmikan pameran Travelling Exhibition Photographic Images and Meta Japanese Prints of the 1970s di Balai Seni Lukis Sabah, Kota Kinabalu. Mengenai pameran berkenaan, beliau yakin nilai pertukaran budaya tersebut mampu memupuk nilai akrab dan keserasian antara dua negara. Menjemput para pelancong peminat yang cenderung untuk melawat pameran dan sekaligus menjadi pelancongan membus ataupun memberikan tarikan pelancong kepada negeri Sabah. Pameran berlangsung dari 19 April sehingga 18 Mei ini. Allah bisa tegal biasa. Sememangnya tanggungjawab agensi keselamatan khususnya dalam mengawal perbatasan negara setiap masa amatlah dituntut. Namun ini tidaklah menghalang mereka beribadah apatah lagi melaksanakan puasa dan amalan lain sepanjang bulan Ramadan. Ikuti tinjauan Wan Hitswa Ahmad yang menyertai operasi kapal KM Kota Belud oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Sandakan baru-baru ini. Menyertai operasi KM Kota Belud pada Ramadan ini, ternyata tugasan mereka sememangnya mencabar demi memastikan kedaulatan perairan negara bebas sebarang ancaman dan anasi luar. Dengan kekuatan 27 anak kapal, KM Kota Belud adalah antara medium penguatkuasaan pengawasan antara perairan Sandakan hingga ke Pulau Tambisan dengan kelaziman selama 8 hari berada di laut bagi setiap tugasan rondaan. Kapal New Generation Petrolcraft NGPC yang dilengkapi peralatan canggih sistem dui radar iaitu radar S-band dan V-band yang mampu mengesan pada jarak 94 batu nautika dalam pelbagai keadaan cuaca. Cabaran kami yang untuk bertugas pada bulan Ramadan ini adalah kami ditugaskan untuk menjaga kawasan hotspot
yang sentiasa kami perlu kawal, seperti bukan bulan puasa juga, bagi mengelakkan sebarang ancaman daripada anasi-anasi luar demi menjaga kedaulatan negara ini. Antara ancaman yang dikenal pasti dalam kawasan operasi KM Kota Belud melibatkan jenayah rentas sempadan seperti penculikan, kemasukan pendatang asing tanpa izin parti dan penyelundupan barang kawalan. Harapan saya kepada warga kapal maritim Kota Belud dan juga warga maritim Malaysia keseluruhannya agar sentiasa komited dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita. Antara faktor-faktor lain yang membuatkan sebagai satu cabaran di dalam semasa tugas di Ramadan ini adalah lebih kepada kerjasama daripada orang yang kita untuk buat pemeriksaan. Ada yang tidak memberikan kerjasama yang baguslah, tapi kita tidak sampai menggunakan kekerasan yang berlebihan, cukup sekadar amaran. Penggeledahan bot, kita memeriksa bot dalam keadaan panas apa semua kan. Lepas tu kelasi juga banyak menggunakan tenaga sebab kita mau mengikat tali semualah kan. Tapi alhamdulillah setakat ni tak ada masalah lah. Memasak ni cabaran dia masa laut bergelora. Jadi barang-barang banyak yang berselerak lah. Menu berbuka ni biasanya saya akan minta pendapat kru kapal. Macam kita nak makan apa hari ni. Antara juadah berbuka yang disediakan seperti nasi biryani, nasi tomato, kari ayam selain kuih muih dan pencuci mulut. Berbuka puasa atau sungkai bersama rakan sekerja menjadikan suasana tetap meriah selain mengeratkan lagi silaturahim. Selepas berbuka, warga KM Kota Belud bergotong royong mengemas, membersihkan tempat berbuka sebelum berjemaah menunaikan solat maghrib dan tarawih secara bergilir. Kehadiran bulan Ramadan menuntut umat Islam untuk menjalani ibadah puasa pada siang hari tidak menjadi penghalang kepada anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, khususnya Zon Maritim Sandakan dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan demi memastikan kedaulatan perairan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang ancaman dan anasi luar. Wan Hizul Ahmad, RTM. Sebanyak 13 tangkapan di daerah Tawau sahaja yang telah dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah dalam tempoh suku tahun pertama tahun ini. Pengarah SPRM Sabah Datuk Harunaniti anak lelaki Y Subiah berkata tangkapan tersebut adalah yang tertinggi direkodkan berbanding 9 kes tangkapan direkodkan sepanjang tahun lalu. Tangkapan melibatkan kesalahan di bawah Seksyen 471 Kanun Keseksaan iaitu mengemukakan dokumen palsu kepada kerajaan untuk mendapatkan kerja-kerja baik pulih, perkhidmatan dan tender. Di mana dia melibatkan nilai kontrak yang hampir dekat 143 juta lah. Di mana mereka mengemukakan penyata bank palsu untuk memasuki kontrak-kontrak kerajaan. Mereka mungkin tidak mempunyai kekuatan kewangan dan mereka terpaksa manipulate. Mereka buat sendiri penyata bank palsu dan kebanyakan kes ini adalah kes-kes yang lama iaitu dalam 2018. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas sesi temu bual khas di Tawau FM. Seramai 120 penghuni Ma'had Tahfiz Sahabat Prihatin Sabah, Rumah Amal Kasih dan Madrasah Wakaf Islamiah Sabah Mawis sekitar Ibu Negeri telah menerima sumbangan menerusi program Ziarah Kasih Ramadan. Program anjuran Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS melalui Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA itu khusus menyantuni golongan asnaf dan kurang berkemampuan. Mereka ini diberi pelajaran untuk menghafal Al-Quran. Kanak-kanak ada juga yang anak yatim dan juga anak-anak asnaf dan mereka diberi pendidikan mengikut modul Jahins. Jadi kita berharap mereka ini akan terus berjaya. Mudah-mudahan program sedemikian rupa tidak habis di sini, bahkan ada lagi program-program yang sedemikian kerana ini program untuk mengeratkan silaturahim antara rombongan Majlis Wanita Sabah dan juga pihak-pihak tahfiz yang ada. Anak-anak ni lebih rasa bersemangat kerana mereka tahu bahawa masyarakat sentiasa bersama dengan mereka. Kebanyakan daripada mereka ni ialah sama ada mereka pernah dirawat di hospital dan satu golongan lagi ialah anak yatim.
Kami sangat-sangat bersyukur dan mengharapkan ramai lagi ada yang untuk sama-sama mengambil saham untuk anak-anak ini di masa akan datang. Tak semestinya bulan Ramadan je lah. Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Keluarga Malaysia jangan alpa lengkapkan vaksinasi diri dan keluarga. Dengan itu kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Sahih. Terima kasih Jovi.